Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara si majlis yang saya muliakan, sahabat saya Tuan yang berhormat Tuan Haji Razif Rahman, Adun Sebang Taki dan ahli majlis mesyuarat Kerajaan Negeri Terengganu, sahabat saya yang berhormat Ramli, rakan-rakan pimpinan bahagian Pok Chang, Haji Hassan yang mengiringi saya daripada Kuala Lumpur ni sebenarnya. Kebetulan satu flight, Firefly. Rakan-rakan pimpinan bekas ahli yang berhormat Kuala Negus, Haji Azmi, Abdul Rahman, sparring partner saya malam ni Tuan Haji Kamal Saidin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Pertamanya saya panjatkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana memungkinkan pertemuan kita pada malam ini. Saya ucap terima kasih di atas ruang yang diberikan dan juga doa dan ucapan tahniah khususnya daripada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Kamal Saidin atas pelantikan saya sebagai senator dan ahli Dewan Negara, juga daripada teman-teman di Sebang Takih. Saya berdoa kepada Allah SWT semoga Allah terus memberikan kekuatan kepada saya untuk meneruskan perjuangan akhirnya untuk mengangkat martabat agama, bangsa dan negara. Saya sedar dalam masa yang sama yang tukang maki hamun pun boleh tahan. Dia lantik senator je, dia kata tengok ini dapat habuan. Dia maki hamun bos dia dulu, dia dapat habuan jadi senator. Yang tu ramai tu. Kat Sebang Taki ni saya dengar dah juga lah. Cuma dia tak datang tempat terang dekat gelap. Dia dengar. Saya nak bagi tahu, saya bukan berjuang untuk habuan. Dan saya nyatakan perkara ni bukan tak ada rekod. Malah kawan PAS PKR di Sebang Taki, di Kuala Negus ni tahu siapa saya, tahu macam mana saya berjuang. Masa saya mempertahan dan membelakan Anwar, dia bekas bos saya, dia banduan. Banduan boleh bagi apa? Kalau saya kira habuan, saya takkan bela seorang banduan. Banduan bagi apa? Boleh bagi senator, boleh bagi ketua JKK, boleh bagi. Jangan kata air mineral water satu botol bagi banduan. Tapi saya pertahankan. Saya bela Anwar. Dan saya bela Anwar, tak ada orang boleh challenge saya. Siapa? Orang PAS, orang PKR, orang DAP yang cakap apa? Dia ambil untung masa Anwar, senang lah. Yang bela lebih daripada saya, yang masuk penjara kerana bela Anwar, saya seorang. Masuk kem tahanan Kemunting ada lebih sikit, 6 orang. Saya dua-dua saya masuk kem tahanan Kemunting setahun setengah, penjara Kajang setahun setengah. Cukup kan, komplit. Lokap adalah 10-11. Apa yang saya tak mau? Saya pertahankan dia, bela dia. Tak ada orang boleh challenge. Kalau ada yang berkorban, berjuang, bela Anwar lebih daripada saya, mereka berhak untuk maki hamun saya. Tak ada. Yang sekarang keliling Anwar siapa? Oh, di konon Panglima baru ni tanding Ulu Selangor, Zaid Ibrahim. Mana ada masa Anwar dalam jail? Mana? Baru ni Khalid Ibrahim Menteri Besar Selangor. Mana? Anwar dalam penjara mana mereka? Dan yang lain. Saya berkorban, saya bela Anwar. Sebab itu saya nak bagi tahu, saya bukan kerana habuan. Saya berjuang bukan kerana habuan. Dan saya tinggalkan Anwar bukan persoalan habuan, bukan soalan pangkat, tetapi demi Allah saya tinggalkan Anwar kerana prinsip saya sebagai seorang Islam yang tidak memungkinkan, yang mengharamkan untuk saya terus mendukung Anwar Ibrahim. Kerana apa? Kerana dia khianat. Bukan masalah dengan saya, tetapi dia masalah dengan agama saya, dia masalah dengan bangsa saya, dan dia masalah dengan negara saya. Sebab itu saya lawan dia. Saya pertahan dia dulu dan sekarang saya lawan dia. Yang pertahan dia sekarang Karpal Singh.
Dia terbalik. Dulu dia lawan. Karpal Singh orang pertama yang suruh tangkap Anwar Ibrahim kes liwat. Memang tak berkesan. Saya ingat. Sebab saya masa itu susah politik Anwar. Saya duduk dalam parlimen tahun 97. Tak percaya boleh tengok handset parlimen, buku laporan parlimen. Karpal Singh pada masa itu sebut tentang kes liwat Anwar tahun 1997 dalam parlimen. Karpal Singh saya tahu. Ini Tuan Speaker, saya mau tanya ini, mana ini Permatang Pau? Permatang Pau. Tahun apa ya? Dulu di Timbalam 6 lagi. Speaker kata ada, kejap lagi dia masuk. Apa? Saya sudah jumpa ada 2 orang budak laki-laki. Dia beritahu, dia sudah kenal sama ini Anwar. Mana ini Anwar? Kena jawab. Mana ini peguam negara sebab apa kena tangkap? Itu Karpal Singh. Karpal Singh. Bila? Tahun 1997. Dia orang pertama sebenarnya yang secara terbuka dan secara rasmi yang minta Anwar ditahan. Di mana? Dalam parlimen. Kalau saya bohong, boleh cek handset parlimen. Boleh cek. Handset dalam parlimen, apa yang kita cakap, semua ada dalam handset parlimen. Pergi parlimen. Tapi mengapa dia pertahankan Anwar bebasan sekarang? Mengapa Karpal Singh sekarang terbalik pula? Mau tangkap Anwar, langkah sahamnya mayat dulu. Dia seorang tinggal peguam lah. Dia seorang Singh ni. Dan anak beranak adalah Singh semua. Yang lain peguam yang lain yang ada bin Zulkifli bin Nordin, tak ada. Zaino bin Zakaria, tak ada. Haji Sulaiman bin Abdullah, tak ada. Yang tinggal Karpal bin Singh. Itu bela Anwar Ibrahim. Itu pun tak fikir lagi. Sebab apa dia boleh bela sekarang? Sebab apa dulu dia suruh tangkap? Sebab apa sekarang dia bela? Sebab apa? Sebab Anwar bawa perjuangan dia. Apa yang diperjuangkan di EP itu yang Anwar bawa sekarang. Itu sebab dia khianat. Sebab itu sebab saya tinggalkan Anwar. Ya. Dulu dia yang bersama kita. Saya dulu kenal Anwar ni. Pertemuan pertama saya. Dengar baik Makcik. Ini pertemuan pertama ni bahaya ni. Tapi saya selamat, nasib baik. Sebelum apa-apa saya nak beritahu, saya tak kena. Sebab pertemuan pertama boleh tahan malah kan. Ni sekarang dah 40 lebih. Masa saya dulu jumpa dia, saya lebih kurang saya full tu lah. Tapi saya nasib baik pertemuan pertama saya di Universiti Islam Antarabangsa. Di UAE. Jadi selamat kalau jumpa ke hotel Dubai, ke hotel Hong Kong, jangan saya full habis lah. Itu pertemuan saya sebagai pemimpin pelajar. Saya pemimpin pelajar masa itu. Anwar datang. Kes apa? Kes Tun Saleh, orang Terengganu. Ketenggana pecat. Masa itu kita tak setuju masa itu. Saya pemimpin pelajar, saya tak setuju. Sebab kita kenal Tun Saleh. Dia siang dia jadi ketua hakim, malam dia belajar ini Arab, bahasa Arab. Tun Saleh apa? Jadi kita kenal lah. Jadi bila dia pecat, kita marah. Anwar turun, dia menteri masa itu. Dia presiden UAE. Dia mempertahankan. Ini kita kena paham. Pemecatan ni ada sebab dia. Kena paham cuma. Kau paham lah. Pertahankan. Sekarang tengok dapat dia. Ini kezaliman terhadap Tun Saleh. Tengok dia punya pusing. Dulu dia yang yakinkan saya. Dan kena pertahankan Tun Saleh. Okey. Kita terima. Dia pun sebut. Dia kata, lahir bila kita debat. Saya bangkit masa itu. Dan saya berdebat dengan dia. Dia kata, okey. Saya terima. UMNO ni tak sempurna. Ini ayat Anwar. Ayat Anwar. Saya ingat lagi tahun 1990. Ayat Anwar. Saya terima. UMNO ni tak sempurna. Ada masalah. Tetapi dalam sejarah Malaysia semenjak merdeka tidak ada mana-mana pertubuhan atau parti politik yang punya kekuatan untuk membela dan mengangkat martabat umat seperti UMNO. Tak ada. Ini ayat Anwar. Tak ada. Lepas itu dia kata, ini orang-orang muda macam masuk. Solong saya. Lakukan islah mastata'tu. Reform. Tahulah Anwar kalau bercakap. Percaya kita semua. Masuk saya. Saya masuk UMNO besok. Padahal bapak saya ketua cawangan, mak saya ketua wanita, saya tak masuk lagi. Masa itu bukan anti UMNO lah. Tapi kita belajar universiti. Accent lah sikit. Saya tak masuk. Itu kalau ada orang belajar universiti jangan accent. Anwar panggil saya masuk. Dan semenjak daripada itu saya tidak khianat. Dia kena pecat, saya kena pecat.
Saya beramal. Dia masuk jail, saya masuk jail. Sebab apa? Sebab perjuangan itu apa? Perjuangan yang dia ajar saya ya untuk mengangkat martabat agama, bangsa dan negara. Itu yang dia ajar. Dan saya tak khianat. Orang khianat dia lagi. Saya tak khianat. Dia masuk penjara, saya masuk. Saya tak khianat. Saya orang yang macam-macam lah saya buat. Saya bukan nak dabik dada. Tapi pasal orang hina saya. Pasal saya, sebab itu saya pertahankan. Saya pertahankan. Saya bila dia kena lebam punya mata. Ingat dia lebam punya mata. Saya orang yang buat kenyataan ketua polis negara pukul. Mana ada orang berani macam tu? Yang konon sekarang keliling Anwar, konon panglima. Panglima apa? Masa tu tak berani. Saya buat kenyataan. Walaupun saya buat masa tu di Jakarta. Saya kena keluar dulu. Tidak lebam mata Anwar sebelah, lebam mata saya dua belah. Ini ketua polis negara, men. Kopral saja kita takut. Tapi saya buat. Lepas tu dia suruh saya balik. Buat suan. Sudah sampai masanya. Saudara Izam, Saudara Rahim Gaus, Saudara Saifuddin Nasution. Masa itu kita 3 orang, kepala dia. Balik. Saya balik. Saya balik. Untuk apa? Tiba masanya untuk kita tubuhkan parti. Untuk meneruskan perjuangan. Untuk dengan menubuhkan parti baru. Saya balik. On the spot. Hari ini saya dapat surat, besok lusa saya buat keputusan balik. Saifuddin masa tu. Ni satu panglima dia ni. Konon rawan sekarang susah aku. Saya nak begitu. Masa tu mana dia balik? Dia kata apa saya? You balik dulu, you balik dulu. Kalau om nampak okey sebenarnya balik lah. Sebab tu dia tak balik. Pelancaran parti pada 4 April 1999, Saifuddin Nasution, Panglima Anwar sekarang tak ada dalam Dewan. Azmin Ali. Panglima lagi satu. 4 April 1999, tubuh parti tak ada dalam Dewan. Azmin Ali ada dalam Malaysia satu. Si Saifuddin ini dia tak balik. Azmin Ali ada dalam Malaysia, tapi dia tak ada dalam Dewan. Sebab apa dia tak ada dalam Dewan? Itu kena tanya Wan Azizah. Itu ada cerita dia. Dia orang cerita saya pelacur politik lah sebab. Saya bukan pelacur politik, saya bukan pelacur. Tapi dia orang ni, orang macam Azmin ni, dia bukan dayus politik, dia betul-betul punya dayus. Nak tahu sebab apa? Tanya Wan Azizah. Bukti dia apa? 4 April tahun 1999, mengapa Azmin Ali tak ada dalam Dewan? Dengan saya jangan main-main. Saya tak suka nak hype orang, nak hina orang. Tapi jangan hina saya. Kata saya pelacur politik, dapat habuan itu. Saya jawab satu-satu sekarang. Mana? Saifuddin Nasution tak. Rahim Gaus, satu panglima. Sampai sekarang tak balik-balik. Saya balik. Parti Keadilan tu saya baca putusan Parti Keadilan, bukan orang lain baca. Dulu semua saya lah. Kata suara gaya ada lebih kurang dia. Tapi suara dengan gaya sikit-sikit adalah. Tapi lain daripada itu tak sama. Cita rasa lain tak sama. Itu saya nak beritahu. Naya orang rumah saya. Saya baca putusan Parti Keadilan 4 April 1999. Apa dia Parti Keadilan ni? Parti Keadilan adalah sebuah parti berbilang kaum. Saya masih ingat lagi. Sebab saya baca. Ni kalau ada yang PKR yang baru masuk di Kuala Negara, dengar baik-baik. Ini tiba-tiba konon berjuang all out untuk anu. Tahu apa? You tahu ke Parti Keadilan tu apa? You tahu ke? Apa sebenarnya perjuangan? Saya tahu sebab saya baca. Saya yang tubuhkan. Saya bukan duduk belakang. Saya tubuhkan. Saya baca. Apa dia yang disebut? Parti Keadilan ialah parti yang berbilang kaum. Kita membina wadah hari ini. Sebuah parti baru yang berbilang kaum. Kerana apa? Kerana kita mau merangkul kekuatan reformasi daripada segenap lapisan masyarakat. Baik Melayu, baik Cina, baik India. Itu yang saya baca. Saya ingat. Tetapi dalam masa yang sama, kita tetap mempertahankan bahawa Parti Keadilan merupakan parti yang berasaskan Melayu yang berbilang kaum. Itu dia tu. Berasaskan Melayu. Maknanya tak lagi daripada perjuangan. Asas Melayu. Itu saya baca. Itu masa itu. Sekarang ada dengar lagi asas Melayu. Sekarang dia round, ini Parti Keadilan, parti berbilang kaum. Dia kata. Asas Melayu tak sebut. Ada sebut, apa anda dengar? Anwar sekarang ni, saya kata, ini Parti Keadilan, parti yang berasaskan Melayu. Tak ada. Parti Keadilan, kini parti berbilang kaum. Kita semua sama. Anak Melayu, anak saya. Anak India, anak saya. Ini dia sekarang. Ini perjuangan apa?
Perjuangan sama rata. Itu sebab Karpal Singh yang dulu suruh tangkap Anwar, sekarang dia pertahankan Anwar bebasan. Itu sebab dalam parlimen DAP yang paling banyak kursi pembangkang, tetapi Lim Kee Siang tak mau jadi ketua pembangkang. Dia kata kita tetap mau angkat Anwar menjadi ketua pembangkang. Sebab apa? Nah, sebab ini Anwar hilangkan asas Melayu. Saya tubuhkan, saya yang tubuhkan Parti Keadilan dengan sama-sama rekan-rekan lain. Saya tubuhkan Parti Keadilan, sebuah parti berbilang kaum yang asasnya Melayu. Anwar keluar penjara, dia hapuskan asas Melayu. Kenapa? Hanya karena politik. Hanya karena mau kejar kuasa. Hanya karena mau dapat undi maksimal Cina dan India. Dan dia dapat. Memang dia dapat undi Cina. Memang dia dapat undi India maksimal. Sebab itu tumbang beberapa negeri. Tetapi harga dia apa, tuan-tuan? Harga dia marwah agama dan bangsa kita. Ini kita kena paham. Sebab itu all out. Karpal Singh, DAP, all out. Perjuangannya apa? Sama kata. Apakah ini perjuangan Islam? Saya nak tanya dengan pas. Kita kena paham juga DAP ini asal mana? Asal mana DAP ini? Daripada PAP Singapura. Apa perjuangan mereka? Perjuangan apa mereka? Malaysia. Baca buku. Pada tahun 60-an saya pun tak ada lagi. Tapi saya baca lah buku. Kita kena baca, kena paham. Kena tahu betul. Orang muda ni. Kena tahu betul-betul. Lee Kuan Yew yang sebut Malaysia. Serangan pertama terhadap pembinaan pembentukan negara ini berlaku hanya beberapa tahun selepas merdeka. Siapa serang? PAP daripada Singapura. Serang apa? Dia kata, we want Malaysia. We don't want Malaysia. Ini serangan pertama terhadap asas Melayu, asas Islam bagi negara kita. Dan kerana serangan itu, kita hilang satu negeri. Dia keluar, diteruskan perjuangan oleh DAP. Mereka tak lupa perjuangan mereka. Kita lupa. Sebab itu, dia pendamkan saja. Dia tak berani. Dia tak lupa. Tapi dia pendamkan saja. Dia tak tunjuk belang. Sebab apa? Sebab tak ada pemimpin Melayu yang akan bersama mereka. Tetapi sekarang, mereka dah jumpa ada pemimpin Melayu yang kerana kuasa, kerana dendam kesuman, kerana cita-cita mau jadi Perdana Menteri at all cost. Dengan apa bayaran sekalipun, dia sanggup gadai dan mengetuai perjuangan yang dimulakan oleh Lee Kuan Yew untuk khianat dan menghina dan memadamkan asas bangsa Melayu. Ini perjuangan mereka. Sama. Ini prinsip bukan ada dalam Islam. Keadilan dalam Islam itu bukan sama kata. Keadilan dalam Islam itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan anak Melayu, anak saya, anak Cina, anak saya, anak India. Itu bukan. Dalam Islam ada tempat bagi orang Islam. Dan tempat orang Islam berbeza dengan tempat orang bukan Islam. Sayyidina Umar Abdul Aziz, yang mereka lawan-lawankan Pulau Pinang, Lim Guan Eng ala Khalifah Umar Abdul Aziz. Ke Pulau Otak dia. Baru 2-3 hari lepas kena pelempang dengan seorang. Patut kena terkajang tu. Dah dia pula yang angkat kita, Umar Abdul Aziz. Dia tahu apa Umar Abdul Aziz? Ini khalifah yang paling adil dalam sejarah Islam yang merintah. Dia akui yang tu. Apakah mereka tahu? Khalifah Umar Abdul Aziz ini pernah mencadangkan dan melaksanakan bagaimana untuk membezakan yang Islam dan bukan Islam. Dari segi pakaian. Orang Islam pakai lain, orang bukan Islam pakai lain. Macam tu. Ini khalifah yang paling adil. Maknanya membezakan. Dan itu bukan tidak adil. Dalam Islam beza. Orang Islam bayar zakat. Orang bukan Islam bayar kharaj. Bayar jizyah. Itu beza. Apakah itu tidak adil? Itu adil nama dia. Dalam perlembagaan Malaysia pun kita bezakan. Kerana apa? Macam Ustaz Kamal sebut tadi. Kerana kita ikut semangat dan prinsip Islam. Kita bezakan. Tempat orang Melayu, tempat agama Islam beza dengan tempat orang bukan Melayu, berbeza dengan tempat orang dengan agama lain. Beza. Apakah ini tidak adil? Ini adil. Kita tak pernah zalim dengan mereka. Kerana ini prinsip Islam. Sekarang mereka mau sama kata. Melayu, Cina, India. Perjuangan. Sebab itu diangkat habis-habisan oleh DAP. Dan perjuangan ini perjuangan yang bercanggah dengan Islam. Sebab itu saya nak bagi tahu, saya datang dengan tempat Presiden PAS di negeri. Saya nak bagi tahu.
Saya nak kata, UMNO ni tak sempurna. Saya tak kata UMNO ni sempurna. Ada kelemahan. Tetapi kita, UMNO, tidak pernah dalam sejarah kita memerintah, dalam sejarah Allah SWT bagi kekuasaan kepada kita, kita tidak pernah tinggalkan amanah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk kita memimpin umat, untuk kita menjadi pemimpin umat, untuk kita menjadi tonggak kepada pentadbiran, pada kerajaan, pada pakatan ataupun koalisi kita dalam Barisan Nasional. Sebab itu kita memerintah. Macam mana lemah pun UMNO, kita ketua. Barisan Nasional, UMNO ketua. Kita bagi tahu, kita ketua. Mereka kena ikut kita, kena akur kita. Kenapa kita cakap ini? Sebab kita ikut Rasulullah SAW. Daripada dipacak panji Islam di Madinah, sehinggalah pada Khulafa' Ar-Rasyidin, Abbasiyah, Utsmaniyah, pemimpin-pemimpin Islam ini daripada Rasulullah SAW, mereka tidak akan kompromi sama sekali. Dari segi tonggak, kepala, ketua, kepimpinan, itu mesti di tangan orang Islam. Itu yang kita pertahankan. Itu yang UMNO pertahankan, UMNO bina dan pertahankan. Dan sehingga hari ini tidak ada mana-mana kelompok Islam lain yang punya kekuatan dan kewibawaan seperti UMNO untuk menjadi tonggak dan pemimpin pada negara ini. Ya, bukti dia apa? Bukti dia Pakatan Rakyat. Siapa kepala Pakatan Rakyat? Siapa ketua Pakatan Rakyat? Yang pasuk kata kita mau tegakkan negara Islam, kita berjuang untuk negara Islam. Pakatan Rakyat itu siapa ketua? Yang dalam pakatan pun kamu tak ketua, nak tegak apa? Saya siapa? Pas buat pengistirahan ini. Pakatan Rakyat adalah pakatan yang diterajui oleh PAS. Kenapa? Karena kita parti Islam dalam Pakatan Rakyat, satu-satunya parti Islam dalam Pakatan Rakyat, dan mengikut sunnah Rasulullah SAW, mengikut prinsip daulah Islamiyah, prinsip kita dalam politik Islam, maka PAS memimpin Pakatan Rakyat. Berani dia istilah? Macam mana UMNO berani istilah? Barisan Nasional kita tu. Kita yang memimpin Barisan Nasional. Yang lain aku, dan memberikan pengiktirafan kepada kita. Saya nak tabah PAS di Terengganu ini, kawan PAS, buat kenyataan kita PAS yang memimpin Pakatan Rakyat. Dia berani dia buat? Mana dia berani? Jangan kata dekat-dekat dengan Lim Kit Siang, dengan Lim Kuan Ing, dengan Ronnie Liu takut. Saya di Shah Alam, Selangor, saya tahu kes jual bir di 7-Eleven. Ini Selangor. Saya nak bagi satu, banyak kes, tapi saya bagi satu kes. Contoh macam mana dia tak punya kekuatan untuk pimpin. Root beer tak apa, ni beer. Betul-betulnya beer, Tiger beer. Jual kat 7-Eleven. Mana? 7-Eleven Shah Alam. Shah Alam tu siapa dulu? 90% orang Islam. Sebelah Seksyen 8 ni, rumah saya Seksyen 7. Seksyen 7 tu UITM, 22,000 orang Islam. Dia boleh jual bir dekat 7-Eleven Shah Alam. Sebelah UITM 22,000 orang Melayu, budak Melayu. Bandar Melayu. Marah orang. Orang penduduk Seksyen 8 protes. Ini apa ni? Jual bir. Bir ni minum arak. Kalau dia jual kat kedai arak, pukul 10 kedai arak kena tutup. Itu undang-undang. Tapi 7-Eleven dia mana-mana tutup. Bila dia tak tutup, budak-budak ni pukul 10 dia tak beli lah. Dia tahu kita dah. Pukul 12 kita tidur, dia beli. Pukul 3 pagi kita berdengkuk, lagi dia kuat beli. Lama bir habis. Siapa minum? Sebab itu protes. Persatuan Penduduk protes. Bila protes, MBSA masuk. Majlis Agama Islam masuk. Rampas bir itu, keluarkan daripada 7-Eleven. Itu yang mereka buat. Majlis Agama Islam Selangor dengan bantuan MBSA. Sebab apa mereka buat? Sebab untuk mempertahankan maruah Islam. Ini protes daripada orang Islam di kampung Islam. Tadi Ustaz Kamal Saidin sebut tentang diusir daripada tanah Islam. Ya. Maksud usir inilah dia. Antara, bukan usir fizikal rumah kita, tetapi mempertahankan kampung kita, mempertahankan kawasan kita. Dia nak jual bir dekat 7-Eleven Kepong, dekat tempat dia 90% sini, itu memang pasal. Tetapi bawa masuk bir dalam kampung kita.
Tempat kita pertahankan. Majlis Agama Islam pertahankan Marwah. Ambil biar ni keluar. Besok Ronnie Liu. Siapa angkat ini biar keluar? Siapa angkat ini beliau keluar? Ini Majlis Agama Islam. Dia tak ada kuasa. Saya ada kuasa. Ini biar punya hal. Ini 7-Eleven punya hal. Saya exco kerajaan tempatan. Saya punya kuasa. Sekarang saya arah itu biar masuk balik dalam 7-Eleven. Ronnie Liu DAP boleh buat macam tu, tuan-tuan. Mana pas? Kokok lah sejak 2 hari. Lepas tu dia peluk oleh Ronnie Liu. Ya. PKR, jangan cakap lah lebih kurang dia. Kan? Nama PKR, jenis PKR Melayu lebih kurang mereka. Sebab tu Karpal Singh boleh sokong Ibrahim. Sebab tu. Tahu. Dan saya nak bagi tahu, tuan-tuan. Saya tak kata UMNO Selangor ni hebat. Saya tak kata UMNO Selangor ni sempurna. Ada masalah kita. Kita ada kelemahan kita. Saya datang daripada Selangor. Saya anak Selangor. Saya dalam UMNO sekarang. Saya bukan macam Anwar. Bila dalam UMNO, semua okey. Bila luar UMNO, oh ini semua parti rasuah, parti korup. Saya bukan macam Anwar. Dalam UMNO, saya dalam UMNO. Depan pemimpin UMNO. Saya kata, kita akui, kita ada kelemahan. Kita betulkan. Kita akui, kita ada kelemahan. Tetapi, selemah-lemah UMNO, tuan-tuan, kita tak pernah jadi bangsat. Macam mana mereka sekarang. Sanggup biarkan hanya seorang pemimpin macam Ronnie Liu untuk gadai, untuk serang maruah Islam. Macam tu. Kita tak pernah buat macam tu. UMNO tidak pernah benarkan. Ianya berlaku semasa kita berkuasa di Selangor. Tuan-tuan dan puan, ini yang kita kena faham. Bagaimana perjuangan itu akhirnya untuk menegakkan Islam dan kita memimpin. Ini namanya politik kuasa. Itu pertarungan dia. Itu perhitungan dia. Dan selama ini hanya UMNO yang punya keupayaan dan kekuatan untuk memimpin umat. Tak ada kekuatan dalam pakatan, tak ada kekuatan dalam PAS. Sebab itu bila sebut tentang perpaduan Islam, bagi saya PAS kena bersama kita. Kalau dia faham betul Islam. Sebab apa dia harus bersama kita? Sebab dia tak mampu dalam pakatan. Dia tidak mampu memimpin dalam pakatan. Siapa yang mampu memimpin? UMNO yang mampu memimpin. Apabila UMNO yang mampu memimpin Barisan Nasional, UMNO yang punya kekuatan, dia sepatutnya atas dasar Islam. Tak payah kita buka pintu. Ini kita dah buka pintu pun tak datang. Sepatutnya tak payah kita buka pintu pun. Mereka patut datang cari kita. Untuk apa? Untuk memperkuatkan kepala, memperkuatkan kepimpinan kita. Sebab kita pimpin. Lainlah kalau dia berani boleh pimpin pakatan. Dia ada kekuatan untuk pimpin pakatan. Dia tak perlu datang pada kita. Tak wajib bagi dia untuk memperkuatkan kita. Tetapi hakikat dia sekarang, dia tak ada kekuatan. Dia tidak boleh punya kekuatan pun untuk mengisytiharkan dia ketua pada Pakatan Rakyat. Kita punya kekuatan. Kita menjadi ketua Barisan Nasional. Kita pimpin negara ini. Kita menjadi asas dan tonggak kepada Barisan Nasional. Dan tonggak itu bukan setakat UMNO. Itu tonggak Islam. Itu pemerintahan Islam. Itu kuasa Islam yang diajak oleh Rasulullah SAW dan semua khulafa Rashidin dan semua empayar Islam. PAS sepatutnya dari sudut Islam harus datang kepada kita dan memperkuatkan paksi ini. Itu yang sepatutnya dilakukan. Apa yang dilakukan sekarang sebaliknya, memperkuatkan paksi, memperkuatkan Pakatan Rakyat yang berpaksikan bukan pada Islam, yang berpaksikan bukan kepada Melayu, yang berpaksikan bukan kepada kekuatan politik Islam, tetapi berpaksikan pada kelompok-kelompok anti-Islam. Ini yang sebenarnya berlaku. Saya bila Anwar keluar daripada penjara, saya memang tak setuju. Saya tubuhkan Parti Keadilan. Parti Keadilan ni asasnya Melayu. Tubuh aja lepas 2 tahun, saya dah nampak lain macam. Kelompok-kelompok sosialis, kelompok-kelompok NGO, human right, anti-Islam. Sebab apa dia anti-Islam? Sebab dia letak human right nombor 1, Islam nombor 2. Itu anti-Islam. Kita Islam, apapun Islam nombor 1. Dia human right. Sebab tu bila kes Lina Joy, ingat Lina Joy? Orang Islam Melayu, perempuan Melayu, bapa Jawa, mak Melayu, masuk. Sebab tu bila kes Lina Joy, ingat Lina Joy? Orang Islam Melayu, perempuan Melayu, bapa Jawa, mak Melayu, masuk Kristian.
Bukan sekadar masuk Kristiannya, hina mahkamah syariah. Kelompok-kelompok ini pertahankan. Sebab apa? Dia kata ini hak asasi. Kelompok ini banyak dalam parti keadilan. Saya masa itu dalam parti keadilan. Saya lawan mereka. Saya tewas. Ini yang Zunnudin kata Firaun kecil. Masa itu saya tak sebutlah Firaun. Sekarang Zulkarnain nampak. Dia kata itu Firaun. Saya tak sebut itu Firaun. Sebab bagi saya Firaun ni dia dah berkuasa boleh jahat. Yang ini belum berkuasa lagi jahat. Lagi teruk oleh Firaun. Ya. Tetapi saya tak keluar masa itu. Pada tahun 2000 tu, kes Lina Joy, masa tu lagi saya dah nampak ni kelompok-kelompok Firaun kecil yang disebut di Zulkarnain. Saya tak setuju, tapi saya tak keluar. Sebab apa? Sebab prinsip saya tak akan tinggalkan bos saya masa dia dalam penjara. Saya tunggu dia keluar. Saya tunggu Anwar keluar. Dia keluar aja, saya kata you kena selesai bab ni. Dia kata selesai apa? Ni kelompok-kelompok ni. Ni yang sosialis, kelompok anti-Islam, yang sosialis, yang NGO, yang ni semua you kena selesai. You kena bagi tahu mereka ada limit dia. Ada limit dia. You boleh perjuangkan apa yang you nak perjuangkan, tetapi you jangan sampai hina Islam, you jangan letakkan Islam bawah daripada apa yang kamu perjuang. You kena bagi tahu. Anwar jawab apa? Dah, tak boleh. You kena ingat. I duduk dalam penjara. Yang sokong I round satu dunia ni puak-puak ni. Yang puak-puak, yang ada puak-puak yang geng-geng Melayu yang sokong aku ni, dia berkati international. Puak pas dia kata. Tahu kampung, round kampung lah. Kalau round kampung ni tak bebas aku dia. Ini Anwar ni. Dengar baik-baik kau geng pas duduk perasan dengan Ibrahim. Ni kawan aku dalam Abim lama ni. Yang janji mereka ada buat kerja apa? International mana ada? Ni kelompok yang perjuangkan aku, Human Rights Watch, Amnesty International, Labour Watch, macam-macam di international. Ni buat-buat ni lah. Mereka berjuangkan air duduk dalam sana. Sekarang you nak suruh air bedal mereka. Mana boleh? Saya tengok muka Anwar. Saya bagi you ajar saya dalam Universiti Islam Antarabangsa dulu masa saya mula jumpa untuk berjuang mengangkat martabat bangsa dan agama. Sekarang you boleh cakap macam ni. Oh, no, Yuzam. You have to understand. Nah, Ibrahim, tahu? You have to understand. Ini politik. Kita kena ubah strategi. Dulu memang betul. Kita Melayu, tapi sekarang tak boleh. Ada fikir-fikir akik-akik Melayu ni macam mana pun dia dengan UMNO. Dia marah macam mana pun 50% mesti dengan UMNO. Tapi tak cukup, kita tak boleh menang. Tapi China dengan India ni, kalau kita betul-betul main api betul-betul, kita bagi betul-betul apa yang dia nak, yang bagi dia benci betul-betul UMNO pada sana ni, 80-90% boleh datang kat kita. Sebab itu kita tolak tepi bab Melayu, bab agama kita tolak tepi. Kita main betul-betul yang isu China, isu India, bagi mereka bersama kita. 80-90% akan bersama kita. Memang betul. Pikiran dia betul. Sebab tu yang menang di Pulau Pinang. Sebab tu yang menang di Perak, sebab tu menang Selangor. Tetapi harga dia apa? Harga dia maruah kita. Dan Anwar tahu tu. Dia ajar saya. Sebab itu dia apa pun dia jual. Baru ni Zahrin sebut. Ada Datuk Seri Zahrin, ahli parlimen, main baru. Dia sebut apa? Anwar pembohong. Depan muka Anwar Ibrahim. Dalam parlimen. Bagi saya dia betul lah. Kalau orang bohong dia tak berani sebut depan-depan ni. Dia pembohong dia kata. Dulu dia kata 16 September apa? Kita boleh naik syok. Kita ingat kita betul-betul dapat merintah kerajaan. Bila saya tanya dia, you ada? Cukup, kita ada numbers, cukup 40. Agung okey. Agung tengah tunggu depan pintu. Agung mana jual? Minta maaf lah Sultan Terengganu. Dia boleh jual. Ada orang terkejut. Dia tengok. Dia boleh jual nama Agung. Saya dah terkejut. Terkejut apa? Anwar ni, jangan kata nama Agung. Nah, kalimah Allah pun dia jual. Kalimah Allah pun dia jual. Kalau kalimah Allah dia boleh jual, nama Agung ni apa rehan? Dalam sejarah bangsa kita, sejak kita merdeka, kita kena raja, tak ada orang pemimpin Melayu yang jual Agung, jual nama Sultan macam Anwar Ibrahim buat. Tak ada. Tetapi kita jangan heran lah. Anwar dia boleh buat semua. Macam saya sebut tadi, kerana politik. Dia boleh terus ni semua. China, India, all out dia kata untuk dapat. Sekarang kalimah Allah. Kerana apa? Kerana kita nak serang. Masa dia buat kalimah Allah tu saya tak sama dengan dia lagi lah. Tapi saya boleh baca. Sebab pilihan raya Sarawak negeri akan berlangsung dulu. Pilihan raya Sarawak ni banyak orang Kristian Sarawak di situ. Yang guna kalimah Allah banyak ni di Injil di Sarawak. Dia pergi cucuk sebab Kristian Sarawak ni pergi mahkamah, dia pergi bertahan. Padahal benda tu dah lama puluh tahun dari Injil, kita pun tak kacau, dia pun tak berani serang kita.
You tak kacau kita, okey. You jangan cabar kita. Dia bawa pergi mahkamah, cabar kita. Dia nak pakai yang itu. Kita wajib pertahankan maruah kita. Ini bukan saya aja sebut, Dr. Harundin Timbalan Musnul Ampas pun kata kufur kalau kamu boleh setuju dengan apa yang mereka minta. Tapi Anwar dia boleh kata okey. Dia boleh kata okey lah. Semua okey dah. Lepas tu Saiful saya tanya, are you okey? Semua okey. Sebab apa? Sebab dia nak kuasa. Dia kira, dan betul dia kira. Sebab tu pilihan raya kecil Sibu baru ni kita kalah. Kita tak pernah kalah di Sibu baru ni. Sebab apa? Sebab isu kalimah Allah. Anwar jual kalimah Allah, saudara. Kerana apa? Kerana maukan undi. Dia boleh buat macam tu, saudara. Ini manusia Anwar Ibrahim. Sebab itu, saudara, yang saya kasih sekalian, sudahlah. Baru ni Yahudi, kes Yahudi. Oh, dia serang kita. Dia serang kerajaan Malaysia. Ini APCO. Kini One Israel, One Malaysia. Dia serang. Saya tahu. Ini semua bohong. Betul kita ada ambil APCO. Kerajaan Malaysia ambil Pulau Yahudi, apa masalah? Anwar dulu dia jadi Timbalan Perdana Menteri pun dia pakai Pulau Yahudi. Saya tahu, saya buat kerja tu. Saya tukang buat kerja. Dia pakai APPC, Asian Pacific Policy Center. Kita pakai APCO, APCO. Anwar dulu pakai APPC. Ketua dia Douglas Paul. Siapa? Yahudi. Masa dia jadi Timbalan Perdana Menteri. Apakah salah? Tak salah. Sebab apa? Sebab memang kita nak masuk Senat Amerika. Kita nak berinteraksi dengan kerajaan Amerika Syarikat, kita kena pakai pelobi. Dan 90% daripada pelobi Amerika Syarikat ni Yahudi. Itu hakikat dia. Anwar tahu. Tapi kerana dia nak main isu Yahudi, dia tahu sekarang ni Melayu dah mula nampak pekung dia, belang dia. Dia nak tarik balik undi Melayu. Dia main isu Yahudi. Dia pergi pula. Kebetulan ada kes Gaza pula. Bantuan kemanusiaan Gaza. Dia tengok simpati orang. Padahal itu bukan dia yang mula kan. Bukan dia yang hantar orang pergi buat kemanusiaan, bantuan kemanusiaan. Yang hantar Tun Dr. Mahathir. Yang hantar kemanusiaan Gaza ni. Yang hantar 2 kapal tu. Tiba-tiba tengok simpati orang Melayu memuncak. Wah, dia pun pergi demonstrasi di depan kedutaan Amerika Syarikat. Yang julang ni geng-geng PAS ni. Takbir, takbir. Anwar depan kedutaan Amerika Syarikat. Yes, America. You listen to us today. We are protesting. Maximum protest against Zionist aggression. Dibantai Amerika. Depan kedutaan Amerika, mana? Kuala Lumpur. 2 minggu lepas tu, dia pergi Washington. Dia jumpa maksudnya, dia cakap lain lah. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, you know me. You know, you have to understand me. In Kuala Lumpur, I have to say that. Dia pergi minta maaf pula dekat Yahudi. Keluar kat sok khabar Washington Post. Keluar sok khabar Washington Post. Washington Post ni sok khabar apa? Sok khabar Yahudi yang dipunyai oleh Yahudi yang paling berpengaruh di Amerika Syarikat. Mereka pun marah. Dia dekat Kuala Lumpur, dia boleh bantai kita. Sampai Washington, dia pergi pusing. Washington pun marah. Kita keluar di utusan Malaysia. Kata Anwar melutut. Sebab tu dia marah, dia cerita apa yang Anwar cakap. Dia kata Anwar minta maaf, melutut. Kita di utusan Malaysia keluar, Anwar melutut minta maaf pada Yahudi. Wah, lepas tu dia serang kita pula. Tengok, ini semua alat Yahudi. Dah kita jadi alat ni pula. Yahudi pula. Dia punya kerja. Oh, dia kata ini Washington Post. Ialah orang Yahudi. Utusan Malaysia pakai Washington Post. Ini alat. Kerana Mahfuz naik Presiden PAS. Nak tunjuk hero konon. Dia kata ini semua bukti. Memang betul. Ini Washington Post. Digunakan oleh utusan. Confirm. Ini UMNO dan utusan Malaysia ni bersekongkol dengan Yahudi. Kepala otak dia. Dia jaga pokok senar, saudara. Dia tak sampai Washington. Apa dia tahu? Saya pernah sampai Washington. Saya bukan pernah sampai Washington saja. Saya pernah masuk Washington Post. Mahfuz dia tahu apa? Saya pernah masuk pejabat Washington Post. Sebab apa saya boleh masuk? Saudara ingat senang nak masuk pejabat Washington Post. Ini Washington Post surat khabar paling besar di Amerika Syarikat. Yang dipengaruhi, yang dikuasai oleh Yahudi. Saya boleh masuk Washington Post. Sebab apa? Sebab saya General Anwar Ibrahim. Saya masuk. Padahal sekarang ni senator boleh tahan lah. Dulu ketua pemanggang PKR. Macam mana saya boleh masuk Washington Post? Sebab saya General Anwar. Sebab Anwar ejen mereka. General dia pun dia bagi masuk. Anwar lagi lah. Itu maksud saya. Macam mana Anwar bersekongkol dengan Yahudi. Sekarang ni nak serang kita serang apa? Orang lain yang boleh temerang.
Saya pernah masuk Washington Post. Dan semua Jenderal Anwar termasuk Wan Azizah dan pemimpin utama Parti Keadilan yang sampai ke Washington mesti akan diberi penghormatan untuk lawat Washington Post. Macam itu rapatnya Anwar dengan Washington Post. Jadi bukan kita yang jadi alat, dia yang jadi alat. Baru ni di Hulu Selangor, saya keluarkan apa? Surat Anwar kepada Bank Dunia. Jawatan Kuasa Pengurusi Jawatan Disiplin Bank Dunia. Bukan surat orang lain, surat Anwar. Untuk apa? Untuk mempertahankan Wolfowitz. Yang masa itu dihadapkan dengan skandal seks di World Bank. Siapa Wolfowitz? Wolfowitz adalah orang Yahudi yang paling jahat sekali pada orang Islam dalam dunia hari ini. Sebab apa saya cakap itu? Sebab dia Menteri Pertahanan Amerika Syarikat yang serang Irak, yang bunuh ribuan orang Irak. Dan mengapa mereka bunuh? Orang tahu pasal minyak banyak di Irak. Orang tahu pasal air banyak di Irak. Tapi ramai tidak tahu pembunuhan, serangan ke atas Irak ialah untuk membunuh ribuan saintis-saintis Arab yang paling ramai bertumpu di Baghdad. Dan saintis-saintis Arab inilah yang boleh menyaingi saintis-saintis Israel. Sebab itu mereka harus ada agenda untuk membunuh dan menghancurkan asas ini. Hancur. Bukan setakat anak yang tidak berdosa, ibu yang tidak berdosa mati. Tetapi saintis-saintis Arab kelas dunia, world class ini dibunuh oleh siapa? Oleh Wolfowitz. Untuk siapa? Untuk kepentingan Israel. Sekarang yang saya tampilkan surat Anwar pertahankan Wolfowitz. Mengapa dia pertahankan Wolfowitz? Sebab dia kawan dengan Wolfowitz. Sebab dia alat Yahudi. Dia pertahankan Wolfowitz, Wolfowitz kena tangkap. Selepas dia selesai jadi Menteri Pertahanan, selesai kerja, bunuh orang Islam, George Bush bagi dia hadiah jadi pengurusi World Bank. Masuk pengurusi World Bank, dia skandal seks. Dia ditangkap ada skandal dengan perempuan yang bernama Shahriza. Nama macam perempuan Islam, memang Islam, bukan macam Islam ni. Memang Islam. Ini ada Yahudi paling jahat sekali boleh berskandal dengan perempuan Islam, Lebanon, Arab, Islam, dan ada pemimpin Islam macam Anwar Ibrahim pergi pertahankan Wolfowitz. Dia tulis surat kepada World Bank itu untuk apa? Untuk bagi tahu kepada World Bank, ini Shahriza ni tak kerja World Bank, kerja dengan saya. Sebab kalau World Bank dapat buktikan Shahriza bekerja pada waktu dia skandal dengan Wolfowitz, dari segi etika Bank Dunia, Wolfowitz akan dipecat. Tak boleh ada skandal dengan orang satu tempat kerja. Apatah lagi pengurusi Bank Dunia. Anwar nak selamatkan Wolfowitz. Ini yang dah bunuh ribu orang Irak, orang Islam. Anwar tulis surat untuk pada Bank Dunia selamatkan Wolfowitz, untuk mengatakan dan dengan mengatakan Shahriza ini kerja dengan saya, bukan kerja dengan Bank Dunia pada ketika itu. Tapi dia tak boleh lah. Orang Malaysia dia boleh temerang lah. Bukan orang Malaysia yang pandai macam kita lah. Orang Malaysia yang tak apa cerdik tu cakap bodoh marah. Lebih kurang tu lah. Bank Dunia dia tak boleh temerang. Dia pecat Wolfowitz. Saya keluarkan surat Anwar. Saya bukan keluarkan surat orang lain. Saya keluarkan surat Anwar. Saya keluarkan semua file. Mungkin tidak keseluruhan, tapi 50-60 muka surat file yang bertajuk Wolfowitz Anwar, Shahriza Anwar, yang disiasat, file yang dibuka oleh World Bank. Ada orang tanya di mana you dapat ni? Saya ada kawan World Bank lah. Anwar Ibrahim ada kawan World Bank. Saya pun ada kawan. Mereka bagi kat saya. Sebab apa mereka bagi? Sebab mereka tak tahan. Banyak orang Malaysia kita kerja World Bank. Mereka tahu kerajaan Malaysia. Keadaan Malaysia mereka tahu. Dia tengok Anwar serang dalam parlimen, konon dia lah mempertahankan Islam. Konon kerajaan Malaysia lah yang jadi tali barut kepada Israel, one Malaysia, macam-macam dia bantai. Dari Malaysia. Padahal satu World Bank tahu Anwar lah yang menjadi perkakas dan alat kepada pengurusi Bank Dunia Wolfowitz, Yahudi yang paling keparat yang ada dalam dunia. World Bank tahu. Sebab tu mereka telefon saya, mereka bagi semua kat saya. Dia kata, Izam, you keluarkan, you tunjukkan kepada orang Malaysia siapa sebenarnya Anwar. Kita tak tahan tengok dia. Perangai munafik dia. Ini saya keluarkan, saudara. Saya cabar Anwar untuk jawab atau saman saya. Sampai hari ini dia tak jawab. Sepatah pun tak jawab. Ini yang saya nak beritahu. Teruk. Tak ada dalam sejarah kita, tuan-tuan. Dalam sejarah Malaysia, tidak pernah kita ada seorang pemimpin Islam. Tak ada dalam sejarah kita, tuan-tuan. Dalam sejarah Malaysia, tidak pernah kita ada seorang pemimpin Islam yang sanggup menjadi alat dan perkakas keparat
sampai sebegitu rupa kepada Yahudi. Tak ada. Ini Anwar lakukan. Sanggup bersekongkol dengan Wolfowitz di Amerika Syarikat. Ini tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Ini hakikat dia. Kita kena faham betul-betul. Sekarang ni cerita 2 hari lepas, baru semalam, Wolfowitz buat kenyataan dengan Al Gore, minta kerajaan Amerika Syarikat untuk campur tangan kes Anwar. Wolfowitz baru semalam. Wolfowitz tu lah, bukan Wolfowitz kan? Wolfowitz tu. Penyangak tu. Dia boleh pertahankan, dia minta pula kerajaan Amerika Syarikat campur tangan kes lewat Anwar Ibrahim. Tok Tan Sri Muhyiddin Yassin TPM baru buat kenyataan petang tadi. Dia kata kita tak akan tunduk sama sekali. Kita tak akan tunduk pada siapa pun. Ya, kita sokong timbalan Perdana Menteri kita yang tegas dalam hal ini. Kita tak akan tunduk. Apatah lagi kepada Yahudi keparat macam Wolfowitz. Itu buktinya. Orang Amerika pun tak heran dengan Ibrahim. Tapi Wolfowitz dengan Al Gore, 2 ekor. Al Gore baru ni kena tangkap. Skandal, ada puak-puak ni jenis tu lah. Cuma mereka baik sikit lah sebab ada skandal dengan perempuan. Yang ini satu dengan lelaki. Ini lagi masalah. Saya tak nak sebut sentuh sangat bab lewat ni. Saya tak, tapi bila dia sentuh kita, saya wajib bertahan. Dia boleh round satu Malaysia, dia kata ini kerjaan Najib. Ini kerjaan Rosmah. Ini konspirasi. Dia serang semua orang. Dah orang semua kena. Saya pun kena. Hanya kerana saya jumpa Saiful sekali. Apa masalah saya jumpa Saiful? Saya memang tak kenal Saiful. Saya tak kenal Saiful ini. Saya tinggalkan Anwar 2006. Saiful kerja dengan Anwar 2008. Saya tak kenal Saiful. Tetapi pada malam sebelum dia buat report, dia cari saya. Ada orang tanya saya sebab apa dia cari. Saya pun tak tahu. Bagi saya ni kuasa Allah SWT. Sebab apa saya kata macam itu, saudara? Saya nak beritahu saudara, saya tak aibkan Anwar. Semenjak saya masuk UMNO, saya diserang macam-macam. Saya hanya bersumpah dengan nama Allah, saya tinggalkan Anwar kerana prinsip Islam. Full stop. Saya tak cerita lebih daripada itu. Sebab saya tak mau aibkan dia. Sebab saya bukan bangsa. Ini 2 kali saya sebut dah. Sebab saya tak kenal. Jadi tak boleh aibkan lain macam Saiful. Dia kenal, dia boleh cerita lah, kena bawah katil, ke atas katil, sebab dia kenal. Saya tak kenal, tapi saya tahu. Tapi saya tak nak aibkan dia. Tetapi bila dia aibkan kita, yang tu saya pertahankan. Itu sebab sebenar. Kalau saudara nak tahu sebab sebenar saya tinggalkan Anwar kerana itu. Termasuklah kes-kes yang saya sebutkan tadi dari segi politik. Tetapi dari segi prinsip ini saya tak boleh terima. Dan siapa bagi tahu saya? Wan Azizah. Isteri dia sendiri bagi tahu saya. Saya selama ni saya tak sebut. Tapi bila dia kaitkan saya wajib pertahankan maruah saya. Jadi tak berdosa untuk saya aibkan dia. Saya cabar Wan Azizah untuk jawab saya. Dah lama dah, bukan hari ni saya cakap. Semenjak disebut nama saya di mahkamah, saya pergi mahkamah. Saya bagi tahu pada hakim, memang saya jumpa. Dan Saiful, apa masalah? Saya panggil mereka, ambil saya saksi. Sampai hari ni Anwar tak pernah panggil. Lepas itu saya pergi di Kelantan. Kali pertama saya sebut, saya tahu Wan Azizah yang bagi tahu saya. Saya minta Wan Azizah bersumpah. Kalau dia nafikan, dia boleh bersumpah di mana saja dalam dunia ini, cara mana sekalipun, depan ulama dia yang siapa pun, saya akan sanggup pergi dan bersumpah juga untuk mempertahankan kenyataan saya. Ini sebab. Ini perangai Anwar Ibrahim. Kita tak nak campur. Saya tak nak buka. Tetapi dia kaitkan kita. Sebab itu saya tinggal. Dan bila saya kecewa, tuan-tuan. Bila saya tahu tu, saya cukup kecewa. Saya tahu lepas dia keluar penjara. Masa sebelum dia keluar penjara, saya tak rapat dengan dia walaupun saya susah politik. Tapi masa dia dalam penjara, saya rapat. Sebab saya jaga keluarga dia. Mak saya tu Wan Azizah panggil bonda. Keluarga saya jaga keluarga dia. Setiap hari raya tu saya yang jadi tuan rumah. Wan Azizah dengan anak pergi penjara, saya dengan mak saya dengan isteri saya jadi tuan rumah. Macam tu. 7 tahun dalam penjara, 7 tahun lah kita jadi tuan rumah. Tolak 2 tahun lah saya duduk dalam. Saya duduk dalam, macam mana saya jadi tuan rumah? Saya pun orang tengok saya. Tapi saya pertahankan dia. Sekali bila dia keluar penjara, saya dah rapat dengan keluarga. Masa itu banyak yang saya tahu. Sebab itu saya tinggal. Dan saya bukan tinggal PKR. Kalau tuan-tuan tengok betul-betul. Saya tinggal politik. Saya tak masuk UMNO pun. Saya masuk UMNO 2008. Saya tinggalkan PKR 2006. Mengapa saya tak? Sebab saya betul kecewa. Inilah orang yang saya angkat. Saya kenal daripada dulu saya mula belajar universiti. Saya masuk parti politik. Bapak saya pun saya tak ikut. Saya ikut dia
Untuk apa? Untuk mengangkat martabat bangsa. Saya all out untuk dia. Dia masuk jail, saya masuk jail. Semua saya buat, saudara. Sekali tengok perangai macam tu. Saya memang cukuplah, saya kata saya tak mau campur. Saya tak mau campur. Saya tinggal. Tapi bila pilihan raya 2008, saya tengok macam mana dia berjaya menipu banyak pengundi, sampaikan negeri saya pun di Selangor pun lingkup. Saya rasa tanggungjawab saya untuk menyatakan kebenaran. Sebab itulah saya berjumpa dengan pemimpin UMNO. Saya kata, Datuk Seri Najib, saya menawarkan diri saya untuk bantu UMNO untuk bela martabat bangsa daripada pengkhianatan. Ya. 28 Mei 2008 saya masuk. 28 Mei 2008 saya masuk UMNO. Saya masuk aja UMNO. Anwar Ibrahim biasa. Dia tahu apa yang saya tahu. Dia tahu macam mana keupayaan saya. Jadi sebelum saya buka mulut, dia serang saya. Dia kata, ini cakap pelacur politik. Ini perasuah. Dia kata, berapa dia dapat? 2 juta, 3 juta. Ada fitnah saya. Ini hina saya. Apatah saya tak pedih? Hati mak saya tak pedih? Hati isteri saya tak pedih? Kita berjuang untuk dia. Kita bela dia masa dia susah. Bila saya masuk UMNO, saya belum pukul dia lagi pun. Dia dah serang saya. Kononnya saya ini pelacur politik. Masuk kerana duit. Masuk kerana pangkat. Apa yang saya buat? Saya hanya berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia kata, ya Allah, Engkau tahu apa yang aku dah buat kepada manusia ini. Engkau tahu. Dan Engkau tahu sebab apa aku buat. Sebab apa aku tolong dia. Hanya kerana sebenar semata-mata untuk menolong dia dalam kesusahan. Sekarang dia fitnah aku, ya Allah. Dia fitnah aku macam-macam. Sekarang Kau tunjukkan kekuasaan Kau. Aku berdoa, aku minta, ya Allah, Kau tunjukkan kekuasaan Kau kepada orang ini. 28 Jun, cukup tempoh sebulan saya masuk UMNO. Allah letakkan keberanian pada hati seorang manusia bernama Saiful Bukhari untuk tampil menyatakan dia diliwat oleh Anwar Ibrahim. Sebulan saja, sebulan saja. Bukan sekadar itu. Allah letakkan dalam hati Saiful untuk jumpa saya. Padahal apa nak jumpa saya? Malam itu, sebelum dia buat report polis, saya dapat panggilan telefon daripada pegawai-pegawai Anwar yang kenal saya. Saiful tak kenal saya. Kawan-kawan dia kenal. Sebab dia juang lebih lama kerja. Masa saya di PKR, masa mereka pun kerja PKR. Dia telefon. Masa saya tengah ceramah di Larut. Masa saya bawa masuk UMNO. Saya tengah ceramah macam ni kan. Dia tiba dapat telefon. Ini Abang Izam, kat mana tu? Saya kat Larut. Apa hal? Ini ada benda penting ni. Ada pegawai Anwar, pegawai khas. Orang kanan Datuk Seri Anwar. Nak jumpa you malam ni juga. Apa hal? Saya dah kenal bang. Ada kenal apa? Tanya pula. Tak tahu. Saya kat Perak nak jumpa besok pagi. Saya sampai pun lewat. Dah. Dia nak jumpa malam ini juga. Sebab tu okey, nak jumpa tunggu saya tepi jalan. Saya jumpa Saiful tepi jalan. Di Tol Rawang, on the way saya balik. Pakcik dia rumah dekat situ, dia tunggu tepi jalan. Saya tahu dengan 2-3 orang. Saya turun, saya tanya mana tu Saiful. Saya tanya, sebab apa kamu nak jumpa saya? Itu soalan saya pertama. Sebab saya pun tak percaya orang tu. Yang ni nak perangkap saya ke apa ni? Anwar Ibrahim ni kompliki lah. Saya tahulah dia. Saya bawa masuk UMNO. Tiba ada orang nak jumpa saya, nak sekali pula kata dia kena liwat dengan Anwar. Nak jumpa saya sebab apa? Sebab apa kamu nak jumpa saya? Dah bang. Saya nak jumpa abang sebab saya kecewa. Dia kata. Apa saya kecewa? Saya kena liwat dengan Anwar. Saya minta pertolongan pemimpin UMNO, pemimpin kerajaan, polis, semua tak nak tolong saya. Itu ayat pertama keluar dari saya. Sebab apa you kata itu? Saya dah jumpa Datuk Najib. Dia kata. Saya kenal, kebetulan saya kenal pegawai khas Datuk Najib Khairil Anas. Saya jumpa Datuk Najib. Datuk Najib dengar, lepas tu kata, okey, you buatlah report. Kita tak mau campur. Saya jumpa polis pun itu, you buat report. Kita tak mau campur. Ini apa ni? Mereka patut tolong saya. Mereka tak nak bagi dukungan pada saya. Tapi mereka tak nak tolong saya. Saya tengok dalam Malaysia ni, abang seorang aja yang berani bantai Anwar Ibrahim. Sebab tu saya jumpa abang. Saya kata, bukan mereka takut, bukan mereka tak nak tolong. Mereka tak nak terlibat. Mereka tak nak terlibat. Itu pun kenal juga dengan Anwar Ibrahim. Kata terlibat. Sebab itulah tuan-tuan, malam itu lagi saya tahu Datuk Najib tak terlibat. Kalau dia terlibat, Saiful takkan cakap benda itu pada saya. Malam itu lagi saya tahu. Sebab itu saya wajib pertahankan. Saya wajib nyatakan. Dan apa yang saya sebut ni saudara, bukan saya sebut dalam ceramah. Saya dah bagi kenyataan kepada polis. Dan saya tunggu Anwar Ibrahim untuk panggil saya sebagai saksi dalam mahkamah. Depan dan di dalam mahkamah. Depan muka dia, depan muka isteri dia, depan muka penyokong dia. Saya akan sebut semua apa yang saya nyatakan. Ya. Ini bukan benda main-main. Saya bagi tahu. Dan saya full. Tapi okey. Saya bagi tahu, bukan kerana takut, bukan kerana tak nak bantu, sebab itu. Sebab tu saya tahu. Lepas tu apa dia? Sebab lepas tu lagi apa nak jumpa? Saya sebab apa? Garang sikitlah saya tak tahu nama saya.
Sebab abang bersumpah. Saya nak tanya abang sumpah tu sebab apa? Saya tengok abang masuk UMNO ni, abang sumpah, saya tinggalkan Anwar kerana prinsip sebagai seorang Islam. Apa prinsip Islam tu apa dia? Pasal politiknya ke pasal peribadi? Saya kata dua-dua. Oh, peribadi pun ada bang. Peribadi tu apa bang? Liwat kan ada tak? Saya kata ada. Tapi tak ada kena menjangkau kena kan? Tapi itulah dia. Ya, dia tanya dia budak. Dia nak tenangkan hati dia. Sebab dia rasa kecewa malam tu. Dia saya tanya, Bani, you nak buat apa? Saya nak buat report polis. Besok, dia kata, you fikirlah. Dia tanya pandangan saya. Saya kata, kalau tanya saya, kita selesai cara Islam. Selesai cara Islam, saya kata. Jangan, ni polis ni Anwar boleh pusing. Dia kata, tengok, ini alat, ini perkakas, ini kerja mereka. Saya cakap, kita buat cara Islam. Saya pun nak test dia. Dia berani tak berani. Dan saya sebut nama 4 ulama. Dan kesemua 4 ulama tersebut adalah ulama-ulama PAS. Sebab apa? Sebab saya nak bagi orang PAS ni tahu sendiri. Dengar sendiri. Saya kata, Saiful, aku bawa you jumpa ni 4 ulama. Kau berani sebut apa yang you cerita kat saya. Berjumpa. Saiful kata, yes. Dia tak payah fikir, dia kata, ya. Masa tu saya percaya dia. Masa tu saya percaya. Sebab orang kalau dia berbohong, dia tak berani bohong ulama. Dia akan cakap, nanti abang saya fikir dulu. Dia kata, ya. Cuma, saya minta besok pagi saya kena pergi ke hospital dulu. Macam mana pun bang, saya kena pergi hospital. Dia kata, sebab apa? Sebab ada barang dalam badan saya. Dia dah 2 hari tahan lah ni. Kalau besok saya tak pergi report, benda ni hilang. Inilah bukti paling penting. Masa tu saya tak tahu apa, sekarang kita tahu lah. Tak lama lagi tahu lah. Itu yang Anwar kangkang takut ni. Yang tu sebab dia sibuk tangguh ni. Sebab apa tangguh? Apa yang takut nak tangguh apa? Oh sekarang ni kena Saiful ada kes pula, ada skandal pula dengan perempuan itu dengan saya tak tahulah. Kan? Tetapi yang saya nak nyatakan, yang setakat yang saya tahu, Saiful ni 24 jam under polis punya surveillance. Macam mana dia nak buat skandal dengan orang? Satu. Keduanya, kalau betul Saiful ada skandal itu, lawan dalam mahkamah. Apa yang nak kena tangguh? Oh dulu masa mula-mula kes, kita akan lawan, saya akan pertahankan lagi. Ini semua konspirasi. Kita akan lawan dalam mahkamah. Kita akan tunjuk pada seluruh dunia siapa yang benar. Oh dulu. Sekarang kita minta pada hakim gugur ini kes. Apa saya gugur? Apa saya nak suruh gugur pula? Apa Saiful punya hal dengan seorang perempuan lain yang tak tentu betul pun, apa saya nak kena gugur kes kau pula? Sebab apa you takut? Sebab apa you tangguh? Sebab apa you suruh gugur? Kalau betul kamu benar, mengapa kamu tak cepatkan kes dan lawan dalam mahkamah? Sebab apa saudara? Sebab dia tahu apa bukti yang Saiful akan bawa. Apa bukti yang doktor-doktor yang akan tampilkan dalam mahkamah. Dia tahu itu. Sebab apa dia tahu? Sebab dia buat, dia tahu lah. Sebab itu dia tak berani. Ya. Ini saya nak bagi tahu. Saudara. Sebab itulah. Saya tak pernah sebut cerita ni. Sebab saya tak mau aibkan dia. Lagi banyak saya tahu. Tapi saya simpanlah sikit kat mahkamah. Saya nak cerita semua. Ya. Tapi yang cukup saya nak bagi tahu saudara. Saya nak bagi tahu saudara. Ya. Jangan. Ya. Saya boleh pertahankan kenyataan saya. Sebab apa? Saya jumpa dua-dua. Saya dah jumpa Saiful, saya dah jumpa Anwar. Anwar banyak kali saya jumpa. Saiful saya jumpa. Orang lain saya nak bagi tahu kawan PAS PKR. Jangan nak pertahankan Anwar. Yang nak ya pertahankan Anwar sebab apa? Anwar betul. Ni Aziz ni. Anwar betul. Mana you tahu? You tak pernah jumpa Saiful. Prinsip Islam tu jumpa dua-dua. Apakah you lupa Saidina Ali karamallahu wajhah dibawa ke mahkamah kerana orang Yahudi kes curi baju besi? Dipanggil oleh Qadhi, ya Saidina Ali. Saidina Ali jangan panggil aku Saidina. Panggil aku Ali bin Abi Talib. Sebab apa? Sebab kata Saidina Ali, dalam mahkamah taraf aku dan taraf Yahudi itu sama. Kau dengar aku sebagai Ali bin Abi Talib, kau dengar Yahudi itu. Itu prinsip Islam. Ya. Saiful bukan Yahudi. Tetapi apa mereka dengar Saiful? Tak dengar. Belum apa-apa ini Saiful penipu. Ini Saiful jahat. Belum apa-apa. Ini mangsa. Pemimpin kita menjadi mangsa. Mana punya prinsip? Dan apakah mereka tak tahu? Ini dosa besar. Apakah ingat Saiful itu binatang? Saiful itu manusia. Saya sebut ini saudara sebab saya nak lepas tanggungjawab saya. Saya pernah lakukan perkara ini dulu. Saya pernah pertahankan Anwar dalam keadaan saya tak tahu. Alhamdulillah Allah SWT bagi saya hidayah dan petunjuk untuk saya membuat putusan. Sekarang tanggungjawab saya untuk bagi tahu kawan saya dalam PKR dan PAS. Kamu jangan lakukan kesalahan itu. Kerana apa? Kerana dosanya besar. Jangan mempertahankan benda yang tak tahu. Ini kawan PAS dulu. Dalam keadaan saya tak tahu. Alhamdulillah Allah SWT bagi saya hidayah dan petunjuk untuk saya membuat putusan. Sekarang tanggungjawab saya untuk bagi tahu kawan saya dalam PKR dan PAS. Kamu jangan lakukan
kesalahan itu. Kerana apa? Kerana dosanya besar. Jangan mempertahankan benda yang tak tahu. Ni kan kawan PAS Julang Anwar hebat. Apa Julang? Masa Anwar jadi Menteri Keuangan, bawa banyak dia tolong PAS Kelantan. Saya ingat lagi masa Ni Aziz. Ni Aziz ni lah, bukan Ni Aziz lain. Ni Aziz ni. Itu besar. Minta 600 juta untuk perawatan air. Kelantan, satu-satunya negeri yang tak dirawat airnya. Negeri lain semua dah dirawat. Kelantan tak ada piti. Minta pada Anwar. Berapa Anwar bagi? 1 sen dia tak bagi. 1 sen dia tak bagi. Anwar kata no way. Leo Mogi, masa tu Menteri Tenaga Air. Dayak, Kristian, KP. Dia pun ada perasaan. Dia rayu pada Anwar untuk bagi. Anwar kata no. Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga, Ni Ahmad nama dia. Saya sebut semua. Saya bukan cakap kosong. Dia boleh cek semua orang ni hidup lagi. Ni Ahmad ni orang Kelantan. Dia kebetulan Ketua Setiausaha Tenaga dan Air masa tu. Dia pergi jumpa Anwar. Dia rayu pada Anwar. Tolong bagi. Sebab dia orang Kelantan. Kesian pada orang Kelantan. Anwar kata apa? No way. Tak ada. 1 sen dia tak bagi. Tak ada. Dia kena pecat. Tun Dr. Mahathir jadi Menteri Keuangan. Dalam tempoh sebulan aja. Selepas Dr. Mahathir menjadi Menteri Keuangan, Dr. Mahathir yang luluskan 600 juta untuk perawatan air. Ini fakta. Saya nak bagi tahu orang PAS ni yang dengar. Saya tahu ramai yang keliling. Ya. Yang dengar ni, jangan jadi bodoh. Ya. Kita nak main politik pun boleh main. Tapi jangan sampai kita jadi bangsat dan bodoh dengan kerana perangai munafik dan pengkhianat macam Anwar Ibrahim. Jangan. Cukup. Saya nak sudah selesaikan tanggungjawab saya. Saya tak suruh saudara percaya apa yang saya cakap. Sebab saudara tak nampak apa yang saya nampak. Yang saya minta untuk berlaku adil. Yang saya minta jangan taksub ya, dan tolak prinsip Islam hanya kerana politik. Hanya kerana politik, hanya kerana itu Anwar pemimpin kita, kita tolak prinsip Islam. Ke Saiful, kita terus tolak dan kita angkat dan nobatkan dan julang Anwar sebagai orang yang betul. Tak boleh. Jangan. Dan saya sudah lepaskan tanggungjawab saya. Selepas ini, kalau you buat lagi, itu you jawab di depan Allah SWT di akhirat nanti. Ini yang saya nyatakan. Dan saya juga nak nyatakan di sini pada kawan saya dalam UMNO. Ya, di depan ahli yang berhormat sini, Semang Takir. Ya, sahabat saya Razif. Oh, yang berhormat Razif Roy Romli. Haji Hassan kita. Ya. Saya nak bagi tahu kita di pihak yang benar. Seperti yang Ustaz Kamal Saidin sebut tadi. Saya lalui pengalaman itu. Saya tahu bagaimana mereka jual ya, maruah bangsa dan agama dan karenah dan pegangai Anwar Ibrahim. Saya nak bagi tahu UMNO di pihak yang benar. Kita harus punya kekuatan, keberanian, kesungguhan dan keyakinan untuk mempertahankan. Sebab apa? Sebab seperti yang saya sebutkan tadi, dalam sejarah kita, macam mana pun kita lemah, macam mana pun masalah kita, UMNO tetap mempertahankan panji yang dipacak oleh Rasulullah SAW. Apa dia? Kita yang memimpin. Kita yang menjadi tonggak kepada kerajaan ini. Daripada mula Barisan Nasional sehingga hari ini, UMNO tetap menjadi ketua. Kerana itu yang diajak oleh Rasulullah SAW. Dan itulah yang terus kita pertahankan. Maka saya mengajak teman-teman di Semang Takir, Terengganu ini, Kuala Nerus dan Terengganu ini, untuk punya kekuatan dan keyakinan untuk kita mempertahankan. Bukan sekadar UMNO, bukan sekadar Barisan Nasional, tetapi panji yang dipacak oleh Rasulullah SAW. Yang sehingga ini hanya UMNO dan Barisan Nasional kita dan pengasas-pengasas UMNO yang diwarisi pada kita sahajalah yang mempertahankan wadah ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.